الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله وكيلا وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل وبطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Hadirin Jumaat yang dikasihi sekalian, marilah kita bertakwa kepada Allah dengan membenarkan keimanan kita dan ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takut, mengerja segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan dengan takwa itulah akan menjadi suatu cara hidup seorang muslim mukmin yang sebenarnya di atas muka dunia sebelum dia mati meninggal dunia menuju Allah Subhanahu wa taala. Sebab setiap orang kena berbekal sebaik-baik bekal iaitu bertakwa kepada Allah. Maka saya seru diri saya sendiri dan ikhwah yang dikasihi sekalian, sempena dengan kita berada di minggu yang pertama di dalam bulan Rabiul Awal tahun 1444 Hijrah, yang mana kita melihat dengan purata umat Islam seluruh dunia apabila sampainya bulan Rabiul Awal, ada sebahagian saudara-saudara kita mengadakan perayaan untuk mengingat kelahiran Nabi SAW. Yang penting kita adalah orang yang bertakwa kepada Allah dan mengikut sunnah Nabi SAW. Apatah lagi, Nabi berpesan di dalam beberapa qira'at hadis, pesan supaya kita pegang teguh dengan ajaran agama, ambil daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Seperti mana yang Nabi sebut, taraktu fikum amrain ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitaballahi was sunnati. Aku tinggal kepada kamu dua perkara, kamu tidak akan sesat buat selama-lamanya selama kamu berpegang dengan dua perkara itu, iaitunya kitab Allah Al-Quranul Karim wa sunnati, dan sunnahku. Berarti orang yang berpegang dengan ajaran Allah dan Nabi, macam mana sahaja dia duduk, asalkan betul dengan syariat Allah Ta'ala, maka itu dikatakan orang yang berjaya di dunia dan berjaya di akhirat. Apatah lagi Nabi berpesan di dalam satu qira'at hadis yang dicerita daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qalu ya Rasulullah wa man ya'ba? Qal man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Maksudnya, setiap orang umat aku akan dapat masuk syurga kecuali orang enggan. Enggan artinya orang patisai, tak boleh masuk syurga. Sahabat Nabi pun tanya,
siapa orang enggan tak boleh masuk syurga? Nabi pun jawab, sesiapa yang taat kepada aku, maka orang itu boleh masuk syurga, dan siapa yang deraka kepada aku, maka orang itulah orang enggan. Berarti kita wajib taat kepada Nabi setelah kita mentaati Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu ikhwah yang dikasihi sekalian, kita semua kasih kepada Nabi. Kita semua mengaku keagungan Nabi SAW lebih daripada sesiapa sahaja di atas muka dunia. Sebab Nabi pun sebut, ana sayyidu waladi Adam. Aku adalah penghulu segala anak Adam. Walaupun Adam manusia yang pertama dicipta oleh Allah Ta'ala dan ditiupkan ruh masuk ke dalam tubuh dia, tapi anak cucu daripada Adam yang Allah Ta'ala takdir seorang manusia yang bernama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib sebagai seorang manusia yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah sebut di dalam Quran, wa rafa'na laka dzikrak, dan kami mengangkat namamu sebagai sebutan yang disebut oleh setiap umatmu sampai ke hari kiamat. Sebab itulah kita melihat orang selalunya selawat kepada Nabi SAW setiap detik, setiap wik nanti jalan di atas muka dunia sampai ke hari kiamat, tak pernah sunyi daripada selawat yang umat Nabi pakat selawat kepada Nabi SAW. Sebab itulah kita, apabila kita cinta dan kasih kepada Nabi dan kita mengaku bahawa keagungan Nabi adalah setinggi-tinggi manusia darajatnya di sisi Allah, maka kita mesti hormat kepada Nabi dengan kita menghayati sunnahnya. Tunjuk dan zahir bahawa kita adalah umat yang cinta kepadanya melalui kita belajar sejarah sirah nabawiyah, sejarah Nabi, hadis-hadis Nabi, amal dengan apa yang Nabi amal, dan jauhi patai lari daripada apa yang Nabi lari dan Nabi sebut, supaya jangan buat dan jangan mendekatinya. Itulah menunjukkan bahawa kita orang yang cinta kepada Nabi. Sebab ada Nabi sebut di dalam satu hadis yang disebut daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi sebut kepadanya, ya bunayya, in qadarta an tusbiha wa tumsiya laysa fi qalbika ghishun li ahadin faf'al. Wahai anak kesayanganku, dengan sebab Anas adalah seorang anak angkat Nabi, sedia berkhidmat di dalam rumah Nabi, apa yang Nabi perlu. Nabi panggil kepada dia, wahai awal, ya bunayya, hei anak kesayanganku, jika kamu berada di waktu pagi dan petang, mung boleh buat, maknanya kuasa, jangan wiada di dalam hati mung sedikit pun perasaan nak menipu, nak khianat, nak kelang orang tu orang ni, maka hendaklah mung usaha jangan wiada perasaan yang tak baik dalam hatimu. Nabi pesan pula, thumma qala li, Anas royak katanya, Nabi juga pesan kepada aku, ya bunayya, wa dhalika min sunnati, hak aku ngajar kepadamu adalah daripada ajaranku, sunnahku. Wa man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Nabi katanya, sesiapa yang menghayati sunnahku, maka orang itu adalah orang yang kasih cinta kepadaku. Dan sesiapa yang kasih ataupun cinta kepadaku, maka orang itu akan berada bersamaku di dalam syurga. Berarti kita nak duduk sekali dengan Nabi SAW,
kita kena turut sunnah Nabi dan kena amal jadi sungguh. Inilah menunjuk kata kita adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi sebut di dalam satu hadis yang banyak hadis ni bermula dengan la yu'minu ahadukum. Tidak sempurna iman seseorang kamu. Ada sebahagian yang Nabi sebut la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Nabi sebut katanya, tidak sempurna iman seseorang kamu sehingga dia kasih kepada aku lebih daripada dia kasih kepada dirinya, bapaknya, anak-anaknya dan sekalian manusia. Pernah Umar ibn al-Khattab bersama dengan Nabi satu kali. Umar rayak kepada Nabi, wahai Rasulullah, saya kasih kepada Nabi lebih daripada saya kasih kepada mana-mana orang kecuali diri saya sendiri. Nak rayak katanya Umar ni, dia kasih kepada diri dia, walaupun dia yomrab katanya dia kasih kepada Nabi, tapi diri dia lebih kasih lagi. Nabi katanya, tidak wahai Umar, mung kena kasih kepada aku lebih daripada dirimu lagi. Ni Nabi besar kepada kita, nak menunjukkan bahawa kita kena kasih kepada Nabi lebih daripada kita kasih kepada diri kita sendiri lagi. Kalaulah siapa-siapa yang royak katanya dia kasih kepada Nabi, tapi kalaulah dia tidak beramal dengan sunnah Nabi, meneter sunnah Nabi, ataupun buat tak serupa dengan Nabi, Nabi kanan dia kiri, Nabi atas dia bawah, bagaimanakah seseorang tu nak pergi dakwa, nak pergi katanya dia kasih kepada Nabi lebih daripada dia kasih kepada satu-satu orang di atas muka dunia. Ikhwah hadirin Jumaat yang dikasihi sekalian, kita diterap, dibubuh benih supaya cinta dan kasih kepada Nabi SAW. Selepas daripada kita cinta dan kasih kepada Allah, maka tidak ada manusia yang lebih kita cintai kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah kita sentiasa kena berselawat kepada Nabi. Nabi ada sebut, al-bakhil man dzukirtu indahu wa lam yusalli alai. Orang bakhil, orang kedekut, iaitunya apabila nama aku disebut di hadapan dia tak selawat kepadaku. Maka kita sepatutnya apabila kita mendengar nama Nabi disebut ataupun sifat Nabi disebut, kita bunyi ataupun kita telitah dalam hati kita, maka kita selawat kepada Nabi SAW. Mudah-mudahan dengan kita berselawat dan kita cinta serta dengan kita mengagung-agungkan Nabi, dengan kita menghayati sunnahnya, belajar banyak, sabar banyak, royak kepada orang banyak sunnah Nabi, inilah menandakan bahawa kita adalah umat yang dijamin oleh Nabi SAW akan berada dengan Nabi di dalam syurga. Sebab tu hadirin Jumaat yang dikasihi sekalian, marilah saya seru diri saya sendiri dan ikhwah hadirin, marilah kita terap di dalam hati kita, perasaan kita, cara hidup kita, semua gerak-geri kita jadi serupa dengan Nabi SAW. Itulah yang dikatakan sebagai orang yang menghayati dan mencintai Nabi dan nak duduk sekali dengan Nabi di dalam syurga nanti insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man 'amila salihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha wa ma rabbuka bizallamin lil 'abid. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim.
aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimati min kulli dhanb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha wa usikum wa nafsi bi taqwallahi azza wa jal wa bi ta'atihi la'allakum tuflihun. Hadirin Jumaat yang dikasihi sekalian, setelah berpesan dengan takwa kepada Allah, Allah Ta'ala berfirman satu ke atas ayat, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah di kalangan hamba-hambanya iaitunya ulama. Alhamdulillah, dunia tidak pernah sunyi daripada ulama, dan kita harap mudah-mudahan orang-orang alim yang suci bersih zahir dan batinnya adalah memang menjadi orang alim yang diredai oleh Allah dunia sampai ke dalam syurga. Allah tanda siapakah yang akan menjadi seorang alim, dan bukan biasa seorang nak jadi orang alim dengan hanya dia menjadi anak daripada keturunan ibu bapa nenek moyang yang menjadi orang alim. Sebab setiap orang alim tidak mestinya ibu bapa dia dan tok nenek dia orang alim. Tapi umumnya kita katakan insya-Allah anak-anak dan keturunan apabila dia memang nak menjadi seorang yang berilmu serta dengan kebaikan ada pada diri dia, tak ada kira anak siapa dan keturunan siapa, maka orang itu orang yang diberi hikmah. Seperti mana Allah Ta'ala berfirman, yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah beri hikmah, witiak panya ataupun ilmu pengetahuan Al-Quranul Karim, As-Sunnah, akhlak mulia, betul cara hidupnya seperti mana betulnya cara hidup Nabi SAW. Allah raya katanya dia beri hikmah kepada siapa yang dia kehendaki, dan sesiapa yang diberi hikmah maka orang itu diberi kebaikan yang sangat banyak. Alhamdulillah, ulama-ulama bertaburan di atas muka bumi. Tapi apabila Allah Ta'ala takdir seseorang manusia, dan setiap manusia akan menemui kematian. Bila seorang ulama mati, berarti ilmu-ilmu pengalaman dan apa yang dia masih lagi nak sebut di masa hadapan, kalau sekiranya dia masih lagi ada umur, memang boleh jadi apa yang dia akan sebut, dia akan tulis, akan mengangkatnya kedudukan masyarakat. Tapi Allah Ta'ala, Nabi SAW sebut di dalam satu hadis, Inna Allah la yaqbidul al-ilma intiza'an
Wa innama yaqbidul ilma biqabdil ulama. Sesungguhnya Allah tidak cabut ilmu daripada dada ingatan manusia sebagai cabut buat tahu. Tetapi Allah cabut ilmu melalui matinya ulama. Sebab tu apabila kita mendengar seorang alim yang meninggal dunia, memang kita kena berdoa semoga Allah cucuri rahmat kepadanya. Tapi kita kena yakin satu lagi, iaitunya ilmu yang ada di dalam dadanya memang berkubur bersama dengannya. Alhamdulillah, Allah Ta'ala takdir seorang-orang alim, iaitu Fadilatul Syekh Dr. Yusuf Al-Qardawi, yang mati beberapa hari sebelum ini, dan ditani jenazahnya di negara Qatar, iaitu di Dauhah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan arti kita menyanjung Dr. Yusuf Al-Qardawi. Memang pribadinya ada orang setuju dan orang tak setuju. Tapi apabila kita melihat apa yang jadi pongan dia, dia tulis kitab hampir-hampir 200 buah, nak menunjukkan bahawa ini adalah ilmu daripada dadanya dan benar-benar yang dia belajar sejak daripada kecil lagi. Dan dia adalah orang hafiz Al-Quran sejak daripada umur 9 tahun. Quran sebuah duduk di dalam dada dia dah. Dia anak seorang alim, hidup dalam keadaan yatim, besar dalam keadaan ilmu pengetahuan yang berada di sekelilingnya. Dan alhamdulillah dia mati juga sedang-sedang dia berada di dalam ilmu. Sebab tu ikhwah yang dikasihi sekalian, kita semua hendaklah hormat dan memberi pengiktirafan kepada orang-orang alim. Tak ada kira orang Melayu ke orang apa sahaja, asal ke orang tu orang alim, kita hormat dan kita beri kehormatan yang lebih daripada orang-orang biasa. Sebab itulah Nabi SAW suruh supaya kita menghormati dan kasih kepada saudara-saudara kita seagama. Apatah lagi orang alim yang Allah Ta'ala rayak di dalam Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan angkat beberapa darajat orang yang beriman di kalangan kamu dan orang yang diberi ilmu pengetahuan. Maka kita selalunya kena belajar sehingga kita menjadi orang alim. Alim dalam arti katanya sekadar yang kita boleh bawa diri kita dan boleh kita menyinari ataupun memberi nur cahaya ilmu kepada masyarakat. InsyaAllah kita pakat-pakat duduk di dalam nur dan cahaya. Semoga Allah Ta'ala menyinari hidup kita dunia sampai ke dalam syurga. Ikhwah yang dikasihi sekalian, hari Jumaat adalah hari perhimpunan kebaikan, perhimpunan umat Islam di seluruh dunia dengan bersedekah, mendengar khutbah solat Jumaat, apatah lagi kita berselawat dan kita berdoa. Semoga dengan selawat dan doa Allah Ta'ala akan qabul dan akan mengangkatkan darajat kedudukan kita. Seperti mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izz al islam wal muslimin wa adhill asyirka wal musyrikin wa dammir a'da' ad-din wa ahlikil kafarata wal mulhidin ya rabbal alamin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين. اللهم اغفر لنا
وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وأدخلنا الجنة ونجنا من النار وأصلح لنا شأننا كله برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.